Sidang hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang Berbahagia Ketua WIP Berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Dolmat dan barisan ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang Berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Tuan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli ex officio, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 1/2023 pada petang ini dimulakan dengan bacaan doa. Dipersilakan. Seterusnya berpindah kepada perkara 2 iaitu menerima kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Bandar, dan seterusnya Yang Berhormat Datuk Bandar akan mempenguruskan mesyuarat bulanan bilangan 1/2023 dengan hormat takzimnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bandaraya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang bahagia Ketua WIP Ahli Majlis serta barisan Ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang Berusaha Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, barisan ketua-ketua jabatan, rakan-rakan media serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh rasa kesyukuran yang tidak terhingga di atas limpah kurnia-Nya, kita dapat hadir bersama-sama pada tengah hari ini bersempena mesyuarat penuh MPJB bilangan 1 bagi tahun 2023. Marilah kita memperbanyakkan selawat dan salam di atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang menjadi ikutan pedoman dan tauladan buat diri kita sehingga ke akhir zaman. Di awal ucapan saya ini, saya bagi pihak warga kerja MPJB ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada seluruh barisan ahli majlis dan warga Bandaraya Johor Bahru. Semoga pada tahun ini juga kita dapat mengukuhkan semangat kerja berpasukan atau the spirit of togetherness serta keharmonian seluruh, menambah baik mutu penghasilan kerja serta membawa anjakan paradigma demi membawa organisasi MPJB ini ke tahap yang lebih maju, berkualiti dan relevan di masa kini. Para hadirin yang saya hormati sekalian, ingin saya maklumkan berkaitan prestasi kewangan MPJB bagi tahun berakhir 31 Disember 2022. MPJB telah mencatatkan jumlah kutipan hasil sebanyak RM425.07 juta, iaitu bersamaan dengan 90% dari sasaran kutipan hasil tahun 2022 yang berjumlah RM471.75 juta. Kutipan hasil ini adalah terdiri daripada hasil cukai MPJB iaitu sebanyak RM315.81 juta bersamaan 74.3%, hasil bukan cukai sebanyak RM73.01 juta iaitu bersamaan 17.18%, dan terimaan bukan hasil MPJB sebanyak RM36.2543 juta bersamaan 8.52% dari kutipan hasil keseluruhan. Untuk makluman, jumlah keseluruhan perbelanjaan MPJB sehingga Disember 2022 adalah sebanyak RM378.62 juta, iaitu 76% dari sasaran perbelanjaan keseluruhan tahun 2022 yang berjumlah RM495.32 juta. Perbelanjaan keseluruhan ini merangkumi komponen perbelanjaan mengurus berjumlah RM228.45 juta, iaitu bersamaan 83% dari sasaran perbelanjaan mengurus tahun 2022, serta komponen perbelanjaan pembangunan sebanyak RM150.18 juta, iaitu bersamaan 68% dari sasaran perbelanjaan pembangunan tahun ini. Dengan ini, ianya menjadikan belanjawan MPJB bagi tahun kewangan berakhir 2022 mempunyai lebihan sebanyak RM46.45 juta. Untuk makluman juga, tunggakan cukai harta majlis sehingga 1 Januari 2023 adalah sebanyak RM268 juta. Melihat kepada jumlah tunggakan cukai harta yang tinggi ini, sekiranya ia tidak ditangani sebaik-baiknya oleh MPJB, secara tidak langsung akan merencatkan program-program pembangunan, penyediaan infra, penyelenggaraan kemudahan awam dan penyediaan perkhidmatan perbandaran yang telah direncana oleh kerajaan pada masa hadapan. Oleh yang demikian, bagi memastikan tindakan penguatkuasaan yang lebih proaktif dibuat, pihak MPJB akan memfokuskan tindakan penguatkuasaan di 30 kawasan utama yang mempunyai jumlah tunggakan tertinggi iaitu sebanyak RM177 juta di pada setengah tahun pertama ini di kawasan seperti Country Garden Danga Bay, RNF Tanjung Puteri, kawasan perindustrian Tampoi, Bandar Baru Permas Jaya, kawasan Setulang, Taman Bayu Puteri, Taman Cahaya Kota Puteri, Taman Setia Tropika, Taman Megah Ria, Kempas Lama dan lain-lain. Jenis pegangan yang terlibat dengan tunggakan yang tertinggi ini adalah dari jenis perdagangan, iaitu 68% yang merangkumi servis apartmen dan unit-unit kedai pejabat. Manakala kedua tertinggi adalah dari jenis perumahan, iaitu sebanyak 23% dan seterusnya adalah perindustrian, iaitu 3%. Justru, saya menyeru agar semua pemilik harta menjalankan tanggungjawab masing-masing dengan melunaskan tunggakan cukai harta yang ada. MPJB sentiasa terbuka untuk mengadakan perbincangan serta rundingan sekiranya pembayar cukai mempunyai masalah bagi menyelesaikan tunggakan cukai harta yang ada. Para hadirin yang saya hormati sekalian, saya ingin mengambil perhatian para hadirin mengenai isu vandalisme yang dilihat kerap berlaku di pusat bandar sejak kebelakangan ini. Saya melihat bahawa isu vandalisme ini adalah merupakan suatu perkara yang serius dan tidak boleh dipandang remeh
kerana ianya melibatkan harta benda awam, kos pembaikan yang besar serta yang lebih penting ianya memberi gambaran atau imej yang kurang baik mengenai Bandaraya Johor Bahru kepada para pengunjung. Meskipun pelbagai usaha telah dibuat untuk mengindahkan pusat bandar sama ada melalui projek pengindahan lorong belakang, projek pengindahan lanskap, projek pengindahan kaki lima dan lain-lain lagi, perbuatan segelintir individu yang tidak bertanggungjawab ini telah mencemarkan imej selain merosakkan fasiliti-fasiliti yang disediakan untuk orang awam. Bukan sahaja perbuatan ini mencacatkan pemandangan, malah pihak MBJB juga perlu mengeluarkan kos yang tinggi untuk membaik pulih semua fasiliti-fasiliti yang rosak ini. Ini juga mencerminkan tahap pemikiran serta kesedaran sivik segelintir warga Bandaraya Johor Bahru. Dalam pada itu, MBJB telah mengambil tindakan segera untuk mengecat semula pembukaan dinding yang telah diconteng di sekitar pusat bandar. Meskipun begitu, terdapat lokasi yang telah diconteng semula dalam masa yang singkat setelah pembaikan dibuat. Oleh yang demikian, orang ramai yang mempunyai maklumat berkenaan kelakuan vandalisme ini diminta untuk terus membuat laporan polis di balai berdekatan. Kesalahan vandalisme ini boleh didakwa di bawah Undang-Undang Kecil UUK Vandalism MPJB 2003 yang membawa kepada kompaun sehingga RM500, sitaan barangan yang dibuat untuk tujuan vandalisme serta pendakwaan di magistrate dengan denda sehingga RM2,000. Dalam masa yang sama, MPJB juga menggalakkan kreativiti orang awam serta usaha untuk menghidupkan kesenian di pusat bandar Johor Bahru. Oleh yang demikian, MPJB telah menyediakan ruang dan kebenaran berkarya kepada penggiat seni mural dan grafiti di kawasan tersebut yang di sekitar bangunan rumah kedai di Jalan Terus. Melalui program ini, ianya sedikit sebanyak dapat mencungkil bakat-bakat baharu serta mengurangkan masalah vandalisme di pusat bandar dengan memberi platform dan saluran yang betul dalam penghasilan seni grafiti dan mural. Namun begitu, MPJB juga mensyaratkan agar setiap grafiti dan mural yang dihasilkan perlulah bertemakan kepada sejarah dan warisan Johor Bahru agar ianya selari dengan matlamat dan hala tuju MPJB, serta tidak mengandungi unsur-unsur provokasi, sensitiviti atau dikaitkan dengan sebarang perbuatan jenayah atau pertubuhan yang dilarang. Ingin saya ingatkan juga bahawa kebersihan adalah ciri yang amat penting dalam meletakkan Johor Bahru ini sebaris dengan bandar-bandar maju di peringkat global. Ianya merupakan imej terhadap sikap dan mentaliti warga Johor Bahru. Saya memohon agar orang awam sentiasa memastikan kebersihan terutamanya di kawasan pusat bandar kerana meskipun pelbagai usaha pembersihan yang dibuat, ianya tidak disambut oleh warga bandaraya. Oleh yang demikian, MPJB akan mengaktifkan semula skuad lensa di dalam mengambil tindakan ke atas pesalah-pesalah yang membuang sampah di kawasan pusat bandar. Saya juga menasihatkan agar para peniaga terutama di dalam kawasan pusat bandaraya supaya dapat mematuhi syarat pelesenan yang diberikan dengan sentiasa memastikan kebersihan di premis milik mereka serta di persekitaran mereka. Dalam pada yang sama, MPJB akan turut melaksanakan program JB Bersih setiap minggu di kawasan-kawasan tumpuan awam di kawasan MPJB sehingga bulan Disember. Saya meminta agar agensi seperti SW Corp dapat meningkatkan penguatkuasaan kebersihan di dalam kawasan MPJB dan pihak kontraktor SWM untuk meningkatkan lagi kualiti kerja-kerja pembersihan di dalam kawasan MPJB. Para hadirin yang saya hormati sekalian, untuk makluman warga bandaraya, selaras dengan arahan terkini kerajaan negeri melalui Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor bahagian Kerajaan Tempatan, terdapat penggunaan garis panduan baharu yang dibangunkan iaitu garis panduan permohonan lesen penjaja dan garis panduan permohonan lesen perniagaan tidak berisiko. Melalui kedua-dua garis panduan yang telah dipersetujukan bagi diguna pakai di peringkat negeri, terdapat perubahan pada kadar fee proses permohonan lesen. Pecahan kadar fee proses lesen kini adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, lesen penjaja sebanyak RM30 bagi setiap permohonan. Yang kedua, lesen perniagaan ataupun premis komersial sebanyak RM50 bagi setiap permohonan. Ketiga, lesen perniagaan industri atau kilang sebanyak RM300 bagi setiap permohonan.
Selain itu, penambahbaikan lain yang telah dipersetujukan untuk diguna pakai adalah penyeragaman penggunaan borang permohonan lesen untuk seluruh negeri Johor. Proses permohonan turut ditambah baik dengan memendekkan tempoh proses permohonan lesen penjaja dengan butiran seperti berikut. Bagi lesen penjaja statik, boleh diproses dalam tempoh 1 hari bekerja. Lesen penjaja sementara, 7 hari bekerja. Lesen penjaja bergerak, 7 hari bekerja. Bagi permohonan lesen perniagaan tidak berisiko pula, ianya telah ditambah sebanyak 167 aktiviti perniagaan seperti kedai makan, restoran, pusat kecantikan dan persolikan, bengkel kenderaan serta lain-lain lagi. Proses kelulusan juga boleh diperolehi secara serta-merta sekiranya permohonan lengkap dan memenuhi syarat pelesenan ketika diterima di peringkat kaunter permohonan. Saya turut ingin maklumkan bersemena dengan bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri yang bakal tiba tidak lama lagi, MPJB telah menerima permohonan Bazar Ramadan dan Aidilfitri di 50 lokasi dalam kawasan MPJB pada tahun ini. Bagi Bazar Ramadan juadah buka puasa, MPJB telah menerima 43 lokasi permohonan dengan jumlah petak sebanyak 2,312. Bagi jenis Bazar Ramadan dan Aidilfitri, MPJB menerima 3 lokasi permohonan melibatkan 275 petak, manakala bagi Bazar Aidilfitri sebanyak 4 lokasi permohonan dengan jumlah 206 petak. MPJB juga akan memanggil penganjur dalam masa yang terdekat untuk diberikan taklimat pelesenan dan kebersihan Bazar Ramadan dan Aidilfitri sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. MPJB menyeru semua penganjur agar menjaga kebersihan kawasan Bazar Ramadan dan Aidilfitri, mendapatkan suntikan anti-typhoid yang sah, mengamalkan cara pengendalian makanan yang bersih dan cekap sebagaimana kursus yang dihadiri, serta meningkatkan kawalan lalu lintas dengan melantik lebih ramai anggota kawalan ataupun rela agar kawasan Bazar Ramadan dan Aidilfitri ini tidak menimbulkan aduan awam dan kacau ganggu lalu lintas. Para hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan pada petang ini, saya ingin maklumkan program yang diadakan pada bulan Februari 2023. Perpustakaan Sultan Ismail ataupun PSI, MPJB dengan kerjasama Persatuan Sejarah Lisan Malaysia, PSLM, akan menganjurkan seminar warisan Johor Bahru bersempena dengan sambutan ulang tahun peristiharan Bandaraya Johor Bahru ke-29. Seminar ini akan diadakan pada Selasa 7 Februari 2023 bermula jam 9.30 pagi sehingga 12.30 tengah hari bertempat di panggung kompleks Menara MPJB dan melalui Facebook Live MPJB. Pelbagai tajuk menarik mengenai sejarah perkembangan Bandaraya Johor Bahru akan dikupas oleh panelis pakar seperti Johor Bahru Perbandaran Moden abad ke-19 di Asia Tenggara, sejarah perkembangan kerajaan tempatan Johor Bahru, meneliti sejarah Johor Bahru melalui peta-peta dan perkembangan pentadbiran daerah Johor Bahru 1914-1942. Warga Bandaraya adalah dijemput untuk menyertai seminar secara atas sajian ini melalui FB Live MPJB tanpa perlu mengakses ID pengguna dan laluan. Penyertaan adalah percuma untuk semua. Setakat ini saja ucapan saya. Saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih. Seterusnya perkara 3, mengesahkan penyata mesyuarat penuh bilangan 12/2022 bertarikh 2 hari bulan Januari 2023. Bismillahirrahmanirrahim. La yurma fi syai'un fil ard wala fi samai wa huwa samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bandaraya. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Yahya bin Jaafar membawa usul supaya penyata mesyuarat penuh bilangan 12/2022 bertarikh 2 hari bulan Januari 2023 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih.
Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Jayasilan Lalaki Gopal menyokong usul tersebut. Penyata mesyuarat penuh bilangan 12/2022 bertarikh 2 hari bulan Januari 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4, mengesahkan penyata-penyata mesyuarat sebagaimana di bawah ini jika dipersetujui bagi diluluskan. 41. Menerima penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 1/2023 bertarikh 25 hari bulan Januari 2023. Yang Amat Datuk Pengerusi, saya Pani Selvam membawa usul supaya penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 1/2023 bertarikh 25 Januari 2023 bagi diterima dan diluluskan. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Alauddin bin Hamid menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 1/2023 bertarikh 25 Januari 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.2, menerima penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 1/2023 bertarikh 24 hari bulan Januari 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Hormat Datuk Pengerusi, saya Nur Izam Shah bin Mat Yunus bawa usul supaya penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 1/2023 bertarikh 24 Januari 2023 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Yang Hormat Pengerusi, saya Suhaimi bin Ahmad menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 1/2023 bertarikh 24 hari bulan Januari 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.3, menerima penyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 1/2023 bertarikh 10 hari bulan Januari 2023. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Zainun binti Baharul membawa usul supaya penyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 1/2023 bertarikh 10 hari bulan Januari 2023 bagi diterima dan diluluskan. Menyata jawatankuasa kesihatan dan alam sekitar bilangan 1/2023 bertarikh 10 Januari 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.4, menerima penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 1/2023 bertarikh 18 hari bulan Januari 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Syekh Nafiq Al-Firdaus membawa usul supaya penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 1/2023 bertarikh 18 hari bulan Januari 2023 bagi diterima dan diluluskan. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya MUX menyokong usul tersebut. Sekian, terima kasih. Penyata jawatankuasa pelesenan bilangan 1/2023 bertarikh 18 Januari 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.5, menerima penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 1/2023 bertarikh 18 hari bulan Januari 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Pengerusi, saya Muhammad Hairul Azlan bin Sulong membawa usul supaya penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 1/2023 bertarikh 18 hari bulan Januari 2023 bagi diterima dan diluluskan. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Kevin Lim menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 1/2023 bertarikh 18 Januari 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.6, menerima penyata jawatankuasa taksiran bilangan 1/2023
bertarikh 24 bulan Januari 2023. Salam sejahtera dan selamat petang Yang Berhormat Datuk Pengerusi. Saya Teo Chaling membawa usul supaya penyata jawatan kuasa taksiran bilangan 1/2023 bertarikh 24 hari bulan Januari 2023 bagi diterima dan diluluskan. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Nur Akmal binti Muhammad menyokong usul tersebut. Penyata jawatan kuasa taksiran bilangan 1/2023 bertarikh 24 Januari 2023 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya, perkara 5 membentangkan penyata palang minit mesyuarat sebagaimana makluman. 5.1 menerima penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 1/2023 bertarikh 10 bulan Januari 2023 dan penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 2/2023 bertarikh 25 bulan Januari 2023 diterima sebagai makluman. Menyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 1/2023 bertarikh 10 Januari 2023 dan penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 2/2023 bertarikh 25 Januari 2023 diterima sebagai makluman. Seterusnya, perkara 6, usul penangguhan. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Abu Talib bin Alias membawa usul supaya mesyuarat penuh bilangan 1/2023 bertarikh 31 hari bulan Januari 2023 ditangguhkan. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya Ang Boon Heng menyokong usul tersebut. Dengan itu, mesyuarat penuh bilangan 1/2023 bertarikh 31 Januari 2023 ditangguhkan. Seterusnya, perkara 7, ucapan penangguhan ahli majlis dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam maju Johor serta salam bandaraya. Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Johor Bahru. Yang berbahagia Datuk Muhammad bin Dolmat, Ketua WIP Ahli Majlis Bandar Johor Bahru, Ahli-Ahli Majlis Bandar Johor Bahru. Yang berbahagia Tuan Haji Miswan bin Yunus, Setiausaha Majlis Bandar Johor Bahru, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya raikan pada petang ini. Syukur kehadrat Allah SWT pada petang yang berbahagia ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan ucapan penangguhan bagi sidang kali ini. Tidak lambat rasanya bagi saya mengambil kesempatan ini bagi mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina dan Gong Hwi Pat Chai kepada sahabat-sahabat kita yang dari keturunan Tionghoa. Mula bicara saya hari ini dengan maksud ayat dari surah Al-Mulk ayat ke-15 yang sering saban malam kita membacanya. Allah berfirman yang maksudnya, dialah yang menjadikan bumi ini bagi kamu mudah digunakan. Maka berjalanlah merata-rata ceruk rantaunya serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan oleh Allah SWT. Dan kepada Allah jualah kita akan dibangkitkan semula. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa dunia ini merupakan satu hamparan luas untuk diterokai oleh manusia. Allah berfirman menggalakkan manusia untuk berjalan-jalan, yakni melancung di muka bumi ini. Allah menegaskan supaya manusia melihat alam yang pelbagai rupa, melihat peninggalan kaum terdahulu, berkenalan antara bangsa dan kaum serta pelbagai lagi, serta dapat merasai makanan-makanan dari rezeki yang telah Allah kurniakan. Maka hari ini saya tergerak untuk membicarakan Johor Bahru yang kita sayangi ini dari sudut pelancongan sesuai dengan apa yang dianjurkan agama dan maksud ayat yang telah disampaikan. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, seperti yang kita semua tahu, pelancongan merupakan satu cabang ekonomi yang memberikan pulangan yang sangat menguntungkan. Oleh itu, hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat bagaimana bandaraya Johor Bahru ini boleh bertukar menjadi sebuah bandaraya yang dapat memikat pelancong untuk datang dan bermalam serta berbelanja di sini. Kerana seperti mana yang kita tahu, Johor Bahru lebih terkenal sebagai bandar transit yang hanya kita lihat untuk membeli rokok, Coca-Cola dan beberapa perangan lain, dan mereka meneruskan perjalanan mereka ke destinasi percutian mereka. Jadi kita perlu bertindak sesuatu untuk menarik pelancong dan menjadikan Johor Bahru ini pilihan untuk pelancong bermalam.
Kalau sekarang kita melihat bagaimana Bandaraya Melaka bersejarah bergantung pendapatan pada sektor pelancongan, maka kini sampai masanya kita tanpa segan silu untuk mempelajari sesuatu yang baik bagaimana mereka menguruskan pelancongan mereka. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, Johor Bahru ini sebenarnya tidak kalah dari segi tarikan-tarikan bersejarah serta sumber semula jadi yang menarik untuk membuatkan pelancong rasa ingin untuk menghabiskan masa libur serta bermalam di sini. Malangnya, di dalam peta pelancongan terbaru dari Tourism Johor melalui Majestic Johor 2023, hanya satu tempat yang dikategorikan sebagai tempat yang interested untuk dikunjungi di dalam kawasan pentadbiran Majlis Bandar Johor Bahru ini. Sedangkan kita mempunyai banyak tarikan yang boleh diletakkan dalam map berkenaan di dalam membantu pelancong yang datang atau bercadang untuk mengunjungi Johor Bahru. Kita mempunyai banyak bangunan-bangunan lama yang perlu dipreserve serta dibaik pulih dengan mengekalkan keaslian serta rekod bentuk asal. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, hari ini kita melihat Johor Bahru seperti berada di dalam kepungan dan ianya seolah-olah boleh kita memanggil atau menggelarkan Johor Bahru ini sebagai the holding city. Agak sedih bagi sebuah bandaraya yang mempunyai pantai yang menarik telah bertukar kepada dinding-dinding batu yang memenjarakan bandar ini dari panorama yang menarik dan nyaman. Kepada pemaju-pemaju yang berkenaan, kita mohonlah supaya berbuat sesuatu supaya pemandangan-pemandangan di kawasan tebus guna pantai dapat diindahkan melalui pembinaan-pembinaan holding yang lebih menarik kepada pemandangan umum. Majlis Bandaraya Johor Bahru juga boleh memainkan peranan bagaimana kita boleh menjadikan pantai-pantai yang kita ada khususnya di kawasan seberang laut menjadi lebih menarik dan boleh digunakan untuk pengunjung. Pembinaan bangunan-bangunan di tepian pantai perlulah dihadkan. Kita juga mempunyai sungai-sungai yang boleh menjadi sumber kepada pelancongan. Kita telah menutup Sungai Seget dan dimajukan sebagai sebuah kawasan tarikan awam. Tetapi sebolehnya kita tidak perlulah lagi untuk menutup sungai-sungai lain untuk tujuan pengunjung. Kita perlukan jadi sungai sebagai aset pelancongan seperti yang ada di Mekong walaupun tidak menjadi Venice. Dan setidak-tidaknya kita boleh mengambil contoh bagaimana Perbadanan Sungai dan Pantai Negeri Melaka mengendalikan sungai dan pantai mereka. Setidak-tidaknya kita di Majlis Bandar Johor Bahru mempunyai unit khas khusus untuk menjaga sungai dan pantai kita. Saya percaya dengan kesungguhan untuk memajukan sungai kita, satu hari sungai kita akan menjadi sumber yang sangat menguntungkan kepada pelancongan. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, dalam kita membicarakan soal bagaimana kita boleh memanfaatkan sektor pelancongan sebagai sumber ekonomi, kita juga perlu melihat sukan sebagai satu lagi tarikan pelancong boleh memanjangkan masa mereka di Johor Bahru. Mengambil contoh bagaimana penggemar-penggemar sukan go-kart sanggup pergi ke lokasi-lokasi yang ada litar untuk menikmati gelaksakan sukan seolah F1 itu, maka kita juga boleh memikirkan sukan-sukan yang mencabar keupayaan untuk diwujudkan di dalam kawasan Majlis Bandar Johor Bahru ini. Kini, wujud pula satu kegilaan kepada sukan baru yang sangat popular khususnya di Kuala Lumpur. Sukan push bike merupakan satu sukan yang menjadikan anak-anak kecil sebagai pemainnya. Anak-anak berumur 2 hingga 6 tahun adalah sasaran sukan baru ini. Satu perkara yang sangat positif berkait sukan ini adalah sukan ini menjarakkan anak-anak kecil bakal pewaris bangsa kepada pengaruh-pengaruh gadget yang sangat menggila ketika ini. Sukan yang semakin popular ini selalunya disulami dengan pertandingan-pertandingan push bike. Maka saya menganjurkan supaya Majlis Bandar Johor Bahru mewujudkan satu laman untuk sukan ini bagi mengadakan latihan dan menganjurkan pertandingan yang melibatkan peserta dari dalam dan luar Johor yang tentunya akan datang bersama keluarga masing-masing ke Johor Bahru. Saya mencadang kawasan berhadapan Perpustakaan Sultan Ismail PSI Lakin dijadikan pusat ini dan dinamakan sebagai Laman Lakin yang bakal menjadi mercu tanda bagi Lakin dan juga Johor Bahru. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, berbicara soal pelancongan pasti kita tidak terlepas dari membicarakan soal kebersihan. Pagi ini di Lakin telah diadakan program bersih 2 bersama pejabat YB Hairi bersama juga satu volunteer dan JKP AM Lakin. Pada minggu lepas, pada hari Selasa yang lepas, Menteri Besar telah turun sendiri untuk mengutip sampah di pusat bandar Johor Bahru. Saya kira sudah sampai masanya untuk kita mengkaji semula konsesi pengurusan sampah kita. MPJB menghabiskan berjuta ringgit untuk membayar kepada kontraktor yang menguruskan sampah.
tolong betulkan saya jika salah saya salah. Dianggarkan 7 hingga 8 juta ringgit diperuntukkan untuk memastikan bandaraya kita sentiasa bersih. Malangnya, masalah kepada kebersihan bandaraya telah berbalik kepada kita untuk menyelesaikannya. Penguatkuasaan undang-undang kepada punca masalah kebersihan ini sepatutnya dilakukan oleh pihak konsorsi yang lebih dekat dengan punca masalah. Akhirnya masalah sampah menjadi satu bebanan pula, sehingga kan Datuk MB sendiri terpaksa campur tangan, sedangkan kita tahu Datuk MB mempunyai banyak lagi agenda lebih besar untuk memacu negeri Johor untuk menjadi negeri pendapatan tinggi. Maka elok kita kaji semula keupayaan konsesi ini, kerana akhirnya imej Bandaraya Johor Bahru di mata pelancong yang akan menjadi iklan mempromosikan Bandaraya Johor Bahru sebagai destinasi pilihan pelancong. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, makanan juga merupakan antara tarikan yang kuat kepada kedatangan pelancong. Kalau di Pulau Pinang, mereka terkenal dengan nasi kandar dan pasembur. Walaupun nasi kandar di Pulau Pinang jauh lebih mahal dari tempat lain seperti di Johor Bahru. Tapi nasi kandar Pulau Pinang tetap menjadi satu tarikan kuat untuk pelancong ke sana. Begitu juga dengan ikan patin masak tempoyak di Temeloh, ikan bakar di Melaka, masak lemak salai di Negeri Sembilan. Dan semua yang saya sebutkan ini menjadi tarikan kuat kepada pemburu makanan. Di Johor khasnya Johor Bahru, kita juga mempunyai tarikan makanan kita sendiri. Kita mempunyai asam pedas Johor yang begitu terkenal, laksa Johor, mi rebus, kacang pul dan pelbagai makanan asli Johor yang tidak boleh didapati di luar Johor. Untuk itu saya berpendapat kita perlu memberi nafas baru kepada kawasan-kawasan medan makan di bawah jagaan kita. Imej yang menarik dengan sokongan aktiviti yang menarik serta promosi yang baik akan menjadikan medan selera kita kembali segar. Kita juga perlu melihat ruang-ruang niaga kita yang terbiar untuk diberi nafas baru. Dalam soal promosi tempat makan ini, kita jangan ketinggalan mempromosikan secara viral yang menjadi trend mempopularkan sesuatu tempat makan sekarang ini. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya percaya melalui rancangan pakej yang lengkap ini akan dapat menjadikan Johor Bahru sebagai sebuah destinasi pelancongan yang menarik. Saya kira setakat ini coretan saya pada petang yang penuh bermakna untuk kita ini. Untuk kita duduk memikirkan bagaimana Johor Bahru ini tidak hanya menjadi bandar singgahan membeli kok saja. Sebuah pantun dari saya sebab menjadi trend menutup bicara dengan pantun. Pantun Mari kita berdiri tegak, pegang kuat jangan rebah. Semua kita nampak segak, nampak semangat nak ke Sabah. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, sebenarnya kawan-kawan suruh bertanya mengenai Sabah, jadi saya elok sampaikan dalam keadaan pantun. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Bandar, barisan ahli majlis, Tuan Setiausaha, ahli eksekutif, para pemberita, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mesyuarat bulanan bilangan 1/2023 pada petang ini telah pun selesai. Sebentar lagi Yang Berhormat Datuk Bandar akan menaikkan Dewan Yang Merah. Para sidang hadirin dan ahli mesyuarat dipohon untuk berdiri.